Akram binti Osman, nombor matrik 1180778. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pejuang saham indikator di market. Pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat saya menyiapkan buku ini, iaitu Pejuang Saham Indikator di Market. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang turut membantu, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dalam usaha saya untuk menyiapkan buku ini. Justru itu, saya ingin mohon maaf jika segala ilmu dan penulisan saya ini tidak dapat memenuhi segala cita rasa pembaca sekalian. Sebelum itu, dalam buku ini saya akan menceritakan tentang pengenalan di market, tujuan, kekuatan dan kelemahan, parameter dan formula, overbought dan oversold, cara membuat tetapan di TradingView, cara mengenal pasti divergence, sokongan dan rintangan, isyarat jual beli, dan seterusnya di market versus RSI dan stokastik. Untuk pengenalan, indikator di market adalah sejenis oscillator yang telah diperkenalkan oleh Thomas Mark. Ianya membantu mengenal pasti peluang jual beli yang muncul. Indikator di market ini juga dapat membantu titik masuk dan keluar yang terbaik untuk memaksimumkan keuntungan anda. Indikator di market ini menilai keadaan harga semasa berbanding dengan tempoh sebelumnya. Ia juga membantu menentukan keadaan pasaran dan mencari tempat kemungkinan berlakunya pembalikan arah. Tujuan penggunaan di market. Labur biasanya menggunakan indikator ini untuk menganggarkan keadaan overbought dan oversold. Dalam masa yang sama, indikator ini juga digunakan untuk menganggarkan masa yang sesuai untuk membuka atau menutup posisi. Seterusnya, kekuatan indikator di market. Indikator di market ini sebenarnya mudah untuk digunakan. Indikator ini juga dapat memberitahu anda mengenai perubahan yang akan berlaku dalam arah harga. Ia juga dapat mengenal pasti puncak dan bawah pasaran, di samping memberitahu tentang keadaan pasaran yang overbought dan oversold. Namun, indikator ini juga mempunyai kelemahan. Isyarat daripada indikator di market ini tidak cukup untuk meramalkan pembalikan arah. Kerana keboleaktifan indikator ini terhadap harga, labur yang tidak biasa menggunakan indikator ini mungkin akan mengalami kerugian dengan mudah jika indikator ini mengalami keadaan di mana turun naik harga yang tidak dapat diramalkan. Dan seterusnya adalah parameter. Indikator di market ini dipaparkan di tertingkap yang berasingan, iaitu di bawah carta harga. Indikator ini dibatasi di antara nilai 0 dan 1 dan mempunyai titik tengah 0.5. Indikator ini biasanya mempunyai garis yang dilukis pada kedua-dua nilai 0.3 dan 0.7 yang menunjukkan isyarat bahawa amaran perubahan harga akan segera berlaku. Jangka masa yang biasa digunakan untuk indikator ini adalah 14 dan seiring bertambahnya jumlah tempoh masa, kelok penunjuk menjadi lebih lancar. Indikator di market dengan input jangka panjang akan menunjukkan kecenderungan pasaran jangka panjang, manakala indikator yang berdasarkan jangka masa pendek membantu memasuki pasaran pada tahap risiko yang paling rendah. Oleh itu, seperti apa yang saya telah jelaskan tadi, gambaran pasaran berbeza apabila perubahan tempoh bagi indikator berlaku. Untuk lebih jelas, gambar rajah di sebelah menunjukkan perbezaan kelok antara di market 7, di market 14 dan di market 20. Seterusnya, kita beralih kepada formula. Indikator di market merupakan jumlah kesemua kenaikan nilai harga yang dilaporkan ketika tempoh I dibahagikan pula dengan harga minimumnya. Pada setiap selang waktu I, tindakan berikut akan dilakukan. Langkah pertama, kira di maksimum I. Sekiranya tinggi I
lebih besar daripada tinggi I tolak 1, maka di maksimum I sama dengan tinggi I tolak tinggi I tolak 1. Jika tidak, di maksimum I bersamaan dengan kosong. Langkah yang kedua, kira di minimum I. Sekiranya rendah I lebih kecil daripada rendah I tolak 1, maka di minimum I sama dengan rendah I tolak 1 tolak rendah I. Jika tidak, di minimum I sama dengan kosong. Untuk langkah terakhir, kira jumlah nilai purata bergerak MA dan bahagi dengan jumlah nilai purata bergerak maksimum dan minimum. Kemudian masukkan dalam formula D-max sama dengan MAD maksimum bagi MAD maksimum tambah MAD minimum. Seperti yang telah dijelaskan dalam formula tadi, tinggi I adalah bersamaan dengan harga maksimum bas masa, manakala rendah I bersamaan dengan harga minimum bas masa. Tinggi I tolak 1 pula adalah harga maksimum bas sebelumnya. Begitu juga dengan rendah I tolak 1, harga minimum bas sebelumnya. Dan MA adalah moving average. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, indikator di market ini dapat menganggarkan keadaan ataupun kawasan overbought dan oversold. Jika anda dapat lihat pada graf yang saya tunjukkan, jika indikator di market berada melebihi paras 0.7 di garisan oranye, ia menandakan bahawa kawasan overbought. Manakala jika indikator di market ini berada pada paras bawah daripada 0.3, ia adalah kawasan oversold. Seterusnya, saya akan terangkan tentang cara membuat tetapan untuk indikator di market di TradingView. Langkah pertama, anda perlu pilih counter yang anda inginkan di TradingView. Kemudian tekan pada carta berciri penuh. Kemudian anda perlu klik pada butang penunjuk strategi seperti mana yang saya tunjukkan. Seterusnya, cari di market indicator. Kemudian klik. Dan seterusnya, masukkan tetapan dan input yang anda inginkan. Tetapi untuk indikator di market ini disarankan untuk menggunakan tempo 14 dan aras 0.3 dan 0.7. Cara mengenal pasti divergence menggunakan indikator di market. Seperti mana yang kita tahu, sekiranya pergerakan harga membuat tahap tertinggi baru, setiap indikator juga perlu membuat tahap tertinggi baru. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi jika ianya tidak selari ataupun menunjukkan keadaan yang berlawanan, di sini disebutkan sebagai divergence. Divergence adalah satu teknik di mana untuk mengenal pasti pengakhiran sebuah trend, sama ada ianya adalah trend menaik ataupun trend yang menurun. Di sini saya akan terangkan dua jenis divergence. Yang pertama adalah bullish divergence. Bullish divergence berlaku apabila carta harga menunjukkan penurunan, tetapi indikator di market menunjukkan trend menaik. Dan seperti mana yang saya tunjukkan dalam gambar rajah, harga telah membuat lower low, tetapi indikator di market menunjukkan higher low. Dan apabila carta harga membalik ke atas, anda boleh membuka posisi untuk beli. Okey, yang seterusnya adalah bearish divergence. Bearish divergence ni berlaku jika harga membuat tahap yang lebih tinggi, tapi indikator di market membuat tahap tinggi yang lebih rendah. Jika anda tengok pada gambar rajah yang saya tunjukkan, anda dapat lihat bahawa bearish divergence berlaku di mana harga berada dalam trend menaik, dan manakala indikator di market menunjukkan trend menurun. Dan apabila harga berbalik ke bawah, anda boleh buka posisi untuk jual.
seterusnya adalah sokongan dan rintangan. Seperti mana yang kita tahu, sokongan dan rintangan ini adalah satu teknik yang sangat berguna untuk para pelabur, kerana ianya dapat membantu mengenal pasti kawasan jual beli dan juga dapat menentukan kebarangkalian penembusan harga dan juga pembalikan arah. Untuk tahap sokongan, berlaku apabila aliran menurun dijangka untuk berhenti kerana terdapatnya tumpuan permintaan. Jadi anda boleh lihat pada graf yang saya tunjukkan, apabila indikator di marker berada pada kawasan oversold ataupun zone oversold, tahap sokongan juga akan berlaku di situ. Dan apabila tahap sokongan berlaku, indikator di marker juga telah menunjukkan aliran menaik. Untuk tahap rintangan, rintangan terjadi apabila trend menaik dijangka untuk berhenti kerana berlakunya tumpuan bekalan. Dan pada graf yang saya berikan, anda boleh lihat apabila indikator di marker berada pada kawasan overbought, akan berlakunya tahap rintangan. Dan dalam masa yang sama, apabila berlakunya tahap rintangan, indikator di marker juga akan menunjukkan aliran menurun. Okey, yang seterusnya saya akan terangkan tentang isyarat beli dan jual menggunakan indikator di marker. Yang pertama, saya akan terangkan mengenai isyarat beli. Isyarat beli akan muncul apabila indikator di marker berada pada kawasan oversold, iaitu di bawah paras 0.3. Apabila garis penunjuk telah berbalik ke atas seperti mana dalam gambar rajah, isyarat beli akan muncul dan anda perlu sahkan pembalikan dengan carta harga untuk buka posisi beli. Isyarat jual akan muncul apabila indikator di marker berada di kawasan overbought ataupun melebihi paras 0.7. Dan anda boleh lihat pada gambar rajah, apabila indikator di marker membuat pembalikan arah ke bawah, di situ juga akan berlakunya isyarat jual. Dan anda perlu sahkan pembalikan dengan carta harga untuk buka posisi jual. Isyarat jual dan beli menggunakan indikator moving average 14 dan di marker 14. Untuk membuat tetapan pada indikator di marker, anda boleh ikut langkah-langkah yang telah saya jelaskan pada awal tadi. Dan untuk membuat tetapan pada moving average, anda boleh klik butang penunjuk strategi dan kemudian cari moving average dan klik. Dan kemudian anda masukkan tetapan untuk tempoh ataupun panjang 14. Isyarat beli menggunakan MA14 dan di marker 14. Anda perlu tunggu indikator di marker turun pada kawasan oversold ataupun di bawah paras 0.3 dan kemudian naik semula pada paras 0.3. Dan seperti mana yang anda lihat pada gambar rajah, indikator di marker menunjukkan pembalikan arah ke atas. Dan untuk membuka posisi beli, anda perlu pastikan berlakunya persilangan antara MA14 dan juga candlestick. Untuk isyarat jual pula, anda perlu tunggu indikator di marker naik melebihi paras 0.7 ataupun di kawasan overbought dan kemudian turun semula pada tahap 0.7. Dan jika anda lihat pada gambar rajah, indikator di marker menunjukkan pembalikan arah ke bawah. Dan untuk membuka posisi jual, sama seperti tadi, anda perlu memastikan berlakunya persilangan antara MA14 dan juga candlestick. Di marker versus RSI dan stokastik, jika anda lihat pada gambar rajah yang saya sertakan, ketiga-tiga indikator ini kelihatan sama.
Jadi mari kita lihat apakah sebenarnya persamaan dan perbezaan antara ketiga-tiga indikator ini. Untuk pengetahuan anda, indikator-indikator ini adalah sejenis osilator di mana D-marker dicipta oleh Thomas DeMark, RSI dicipta oleh J. Wallace Wilder Jr. dan stokastik pula dikembangkan oleh George Land. Indikator-indikator ini digunakan sebagai penunjuk overbought dan oversold, di mana bacaan tinggi menunjukkan overbought dan bacaan yang rendah menunjukkan oversold. Selain itu, ketiga-tiga indikator ini juga didasarkan pada julat 0 dan 100. Indikator D-marker dan RSI pula mempunyai titik tengah 0.5 dan kawasan overbought pada paras melebihi 0.7 dan kawasan oversold pada paras di bawah 0.3. Manakala untuk stokastik, keadaan overbought berlaku pada nilai di atas 0.8 dan dianggap sebagai oversold ketika berada di bawah nilai 0.2. Indikator D-marker dan RSI dapat mengukur paras overbought dan oversold menggunakan pergerakan harga. Dan stokastik pula didasarkan pada andaian bahawa harga penutupan harus ditutup berhampiran dengan arah yang sama dengan arah aliran semasa. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita tahu, indikator RSI dan stokastik lebih banyak digunakan berbanding dengan indikator D-marker. Untuk kesimpulan, seperti mana yang kita tahu, setiap indikator mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Untuk D-marker, ia dapat mengenal pasti kawasan overbought dan juga oversold seperti mana yang saya telah jelaskan. Dalam masa yang sama, ia juga dapat menunjukkan trend pembalikan arah. Jika indikator ini digunakan dengan baik, ia juga dapat membantu untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi tidak disyorkan untuk hanya bergantung menggunakan indikator ini, kerana indikator D-marker ini lebih berkesan jika digabungkan dengan penunjuk ataupun indikator-indikator lain. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.